Boleh tak kalau kita buat berdiri? Ya, bukan selalu tuan-tuan, tetapi kali ini saya nak ajak kita semua penuh perasaan kita berselawat sambil berdiri. Sebab kita bukan nak bersembang, nak bercerita, tetapi mana yang boleh amal, kita amal pada malam ni. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput semua berdiri. Dan boleh tak tuan-tuan kita berdiri tu rapat-rapat ke depan? Boleh? Baik, sungguh ya Allah. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Memang kat sini je dapat. Baik, jom kita berdiri dan saya nak jemput rapat-rapat ke depan. Okey. Boleh jemput yang belakang. Jom kita meh sama-sama ke depan. Sebab kita nak selawat. Saya rasa tak payah buat macam saf sangat kot. Kita buat macam rapat-rapat, lengkung rapat macam tu je. Macam rapat, alhamdulillah. Meh Ustaz, sini dekat. Boleh tak Ustaz kalau saya nak minta muslimah dia langkah dalam tiga langkah ke depan. Biar nampak laki-laki boleh rapat ke depan. Muslimah jangan tuan-tuan kata nak panggil duduk sebelah kita ke, ni ajaran sesat main mana. Tak tuan-tuan, saya tak akan suruh mereka duduk celah-celah kita, tetapi saya nak minta okey, alhamdulillah. Ni kenapa macam tak rapat ya? Kita cuba rapat malam insya-Allah, insya-Allah. Allahu akbar. Inilah dia umat Nabi kan. Bila sebut je kerana Nabi nak selawat, kita rasa Masya Allah, kita nak cuba buat yang terbaik. Walaupun boleh baring tadi kan, tapi kita tak pilih baring. Kita pilih saya ada tak? Minta maaf yang live ni. Okey, boleh clear ke? Okey, boleh tak? Okey. Saya boleh rapat sikit lagi. Okay. Kita cuba rapat-rapat. Kita dah biasa ceramah Nabi dan selesai. Selesai. Baik. Okey. Masya Allah. Baik. Kita akan selawat. Ustaz, biasa siapa Ustaz selawat? Biasa. Jom, Ustaz. Tuan-tuan kita akan selawat sama-sama. Cuma tuan-tuan boleh tak bila kita selawat, saya nak tanya tuan-tuan, perasaan kita ketika selawat kena rasa gembira ke, rasa menyampah ke, rasa takut ke, rasa seram ke, rasa apa tuan-tuan yang patutnya? Gembira. Mesti rasa gembira. Tak semua setuju ke ni? Sebab benda buat malam ni tuan-tuan, kita bukan nak cerita dah banyak kali cerita, ceramah dah banyak ceramah, tapi kita buat kena perasaan gembira. Gembira tu muka kita macam mana tuan-tuan kalau gembira? Saya tak berapa sangat psikologi ni, tak berapa pandai tuan-tuan. Orang kalau dia gembira muka dia memang masam kan? Dia senyum kan? Baik, betul tak tuan-tuan? Betul tak kena senyum? Kena? Oh sebab okey. Senyum campur rasa sebab ya. Baik. Sebab rindu pada Nabi. Masya Allah. Semua setuju nampaknya. Alhamdulillah. Mudah berbincang dengan orang yang memang cerah pemikiran dia. Tak susah tuan-tuan. Baik. Cuma tuan-tuan biasa tak kadang-kadang kita panggil untuk berselawat pada Nabi, tapi muka ya Allah sallallahu alaihi, anak kecil macam ni confused. Ayah dia ni tengah marah siapa? Kan? Sebab tak selari tuan-tuan antara kita kata tala'al badru alaina, kita sedang puji seolah-olah Nabi tu bukan lampu elektrik tuan-tuan. Cuba bayang malam ni blackout, kita rasa apa? Nabi itu bukan lampu elektrik.
badru alaina. Tak cukup itu, kita kata anta syamsun anta badrun. Nak cerita Nabi itu bukan sekadar bulan, tetapi matahari itu juga Nabi, sebab nak puji je, nak bagi puji. Tapi kadang-kadang tak selari, tuan-tuan. Jadi malam ni kita cuba selarikan, ya. Baik. Boleh ke tak? Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan cek dengan orang sebelah dulu? Cek muka senyum ni. Tanya buat tuan-tuan. Sebab kata tak apa cek, kita tu memang I'm okay. Okay, tapi orang tengok dia ni apa hal? Baik, tolong cek dengan orang sebelah. Buat je tuan-tuan. Kita ada sahabat. Apa guna sahabat kalau bukan nak boleh tengok, bantu sahabat? Tengok, tanya. Saya tak buatlah tuan-tuan. Orang sebelah. Muslimah buat ke tak? Alhamdulillah, tengok. Muslimah buat, muslimin kena lebih lagi. Okey, saya nak tanya sekarang. Orang sebelah anda tu okey tak okey? Alhamdulillah, sejuk hati dengar. Orang sebelah kita okey ke tak? Maknanya memang senyum, kan? Okey, kalau macam tu Ustaz, mari kita sama-sama selawat dengan penuh rasa gembira, sebab kita nak sayang Nabi sampai rindu Nabi, sebab ini nasib iman kita. Kalau sampai mati kita tak usaha untuknya, maka iman kita takkan sempurna sampai mati, sebab kita tak buat pun proses untuk menambah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi tuan-tuan, saya minta izin tuan-tuan, kalau tiba-tiba ustaz bawa dan kita pimpin selawat, kadang-kadang round pertama dia senyum, round kedua dia dah mula balik asal, tuan-tuan. Dia lupa balik dah. Jadi kita stop dulu, kita mula balik. Jadi nampaknya kuliah kita ni tak ada apa, selawat sampai pagi je tuan-tuan, masya-Allah, ya. Sebab kita nak bagi cantik je tuan-tuan. Sebab barang siapa selawat satu dapat, siapa bagi? Allah bagi. Nah, kita dapat sesuatu yang Allah bagi direct pada nama kita. Syaratnya selawat pada Nabi. Itu pun masya-Allah kita buat lebih kurang. Baik, jom. Semua dah bersedia ke? Saya tanya belah sini dulu. Kita zonekan. Ya. Zone sini bukan zone. Zone. Kawasan masih, kan? Zone tadi dengan Tok Wan dia. Tok Wan saya dah meninggal, Allahu Akbar. Baik, zone yang kawasan ni dah okey ke? Okey tu maksudnya insyaallah. Alhamdulillah. Nampak pun, ya Allah, senyum manis semua orang kena tahan, masya-Allah, ya. Orang kata alam besi tungsten cair. Jadi insya-Allah maintain tuan-tuan, senyum kerana Nabi untuk dapat syafaat Nabi. Okeylah. Zone ni okey dah? Okey. Insya-Allah. Ustaz. Okey, muslimah okey ke tak? Tengok punya sayang suami dia, ya Allah. Tolong jawab okey bagi muslimah, masya-Allah. Muslimah okey ke tak? Semua kita bersedia? Jom, Ustaz. Tak ada. Tak selawat je sikit je. Tak banyak pun. Sallallahu
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, kita akan habis sedikit lagi. Tuan-tuan jangan rasalah nak balik dah, sebab kan biasa selawat kat nak balik kan. Belum lagi tuan-tuan. Saya nak sebab kita kalau ada duduk dalam majlis ilmu memang kena rapat kan. Siapa yang ajar? Rasulullah ajar. Malam ni kita bukan nak ceramah, tapi nak buat apa yang Nabi ajar. Jadi tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan duduk di mana tuan-tuan berdiri. Cuma adjust bagi selesa sikit saja. Yang penting duduknya adalah rapat. Boleh? Jadi mungkin yang ada kursi tadi tak apa, ambil kursi bawa ke sini, tapi yang penting rapat. Tuan Haji, boleh? Sebab Tuan Haji tadi saya tengok atas kerusi, ambil kerusi. Tolong siapa yang tolong Tuan Haji? Baik, boleh duduk di mana tuan-tuan ada? Baik. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah. Dah, cuba bayang tuan-tuan ya. Kalau kita dapat ke Tuan Haji nak yang ni pun boleh? Boleh, insyaAllah. Dan Tuan Haji, semua yang dikasih sekalian, cuba bayang bila kita duduk rapat macam ni dengan duduk jauh, mana yang kita rasa macam lebih bersungguh untuk ilmu? Ya? Betul ya? Tak, bukan ambil hati saya no. Takut nanti kita cakap tu tadi dia kecil hati pula di left group. Betul tak tuan-tuan? Kita duduk rapat macam ni tuan-tuan, dia satu benda yang berbeza. Siapa yang ajar duduk macam ni tadi sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi nak pada kita bila kita duduk macam ni tuan-tuan? Apa Nabi nak daripada kita tuan-tuan? Apa Nabi nak pada Zuramli tuan-tuan? Tuan, apa yang Nabi nak pada tuan-tuan yang saya muliakan yang ada di sini? Apa Nabi nak sebenarnya pada kita semua ni? Nak kasih sayang. Sebab zaman Nabi, kasih sayang bukan satu benda lahir otomatis. Hari ini orang semua cakap kasih sayang, orang cakap kasih sayang, tetapi orang tak nak buat, nak dapat kasih sayang macam mana? Orang kata apa di dalam organisasi, trust to the process. Orang tak nak buat proses, tapi orang nak dia punya hasil. Kalau satu benda yang kita cakap nak hasil tapi tak nak buat dia punya proses, itu namanya apa tuan-tuan? Retorik, sembang, lagi sedap dengar, tapi takkan berlaku. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, Masya Allah, kita cuba pada malam ni atas nak ke tuan-tuan marah, nampak macam marah ke apa ni? Tak marah kan? Tak marah kan? Ya, alhamdulillah. Ya? Baik. Jadi semua yang dikasih sekalian pada malam ni, Masya Allah, kita duduk sama-sama, masa pun tak lama, sampai pukul 9 lebih-lebih sikit agaknya, kita boleh berhenti dah kalau ikut Ustaz jaga masa ni sebenarnya. Sebab tu dia tak boleh jauh daripada saya. Jadi kan itu semua yang saya kasih sekalian. Nabi ni sebenarnya kita kena kenal betul-betul. Bila kita kenal, otomatik sayang. Saya teringat tuan-tuan, saya bercakap dalam Radio IKIM. Satu masa tu saya cerita tentang tuan-tuan, saya kena macam mana nak buat ni? Bila tuan-tuan duduk dekat dengan saya tak boleh duduk atas kursi. Sebab mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi pada orang lain. Masa tuan jauh-jauh saya tak rasa bersalah. Tapi bila tuan-tuan dah duduk rapat, saya ada masalah. Jadi sekarang ni macam mana cara nak Ya?
Duduk. Sekejap lagi ustaz ni ambil gambar hantar ke mak saya macam mana? Betul tuan-tuan, saya rasa sangat tak selesa kalau saya duduk lebih tinggi pada tuan-tuan. Tapi nak duduk kat bawah, orang belakang tak nampak kan? Jadi macam mana saya nak buat ni? Ha? Oi, macam marah dah tu ni, memang ni cara-cara marah tu ada tuan-tuan. Dia tu memang cara marah dia tu. Ustaz tak ikut, saya marah. Marah pula tu. Jadi ikut saya aja kan? Jadi macam ni, Tuan Haji, supaya saya tak rasa bersalah sangat, boleh tak Tuan Haji kita buat perjanjian orang? Boleh Tuan Haji? Tuan Haji boleh tak? Saya nak pinjam Tuan Haji punya kursi. Kita tukar tak? Jadi saya tak rasa bersalah sangat. Tuan Haji duduk kat sebelah sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Teman saya no? Boleh no? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, jadi kursi ni saya tak rasa bersalah sebab kursi jamaah. Boleh ke? Boleh. Masya Allah. Boleh, Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi saya minta izin untuk, sebab saya malu sangat nak bercakap tentang, saya nak cakap tentang akhlak Nabi, tetapi tiba-tiba saya tak ada pun jaga akhlak dengan orang yang saya hormati, tuan-tuan di hadapan saya. Jadi tentu saya akan cakap depan Nabi. Saya nak jawab apa? Wahai Rasulullah, saya cakap tentang akhlak Nabi, tapi saya tak ikut pun akhlak Nabi. Sebab Nabi, sifat paling besar apa dia tuan-tuan? Sifat besar, paling besar pada Nabi. Buka kitab sirah, pertama bila sebut tentang Nabi, apa orang cerita? Asyaddu tawaddu'. Nabi itu sifat nombor satunya adalah bersangatkan tawaddu', syadidul haya'i wa tawaddu'. Nabi sangat pemalu orangnya dan Nabi sangat tawaddu'. Cuba bayang macam mana saya nak cerita tuan-tuan dalam keadaan nak cakap tentang akhlak Nabi. Sedangkan bila kita semua dalam masjid ni tuan-tuan, kita sedang cuba tuan-tuan untuk belajar ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhlak Nabi ni tuan-tuan, saya nak cubalah seorang ni. Kita nama siapa? Nama siapa? Taufik. Taufik, masya-Allah. Ada ayah? Ayah ada sini ke? Satu. Mana? Hijau. Mana hijau mana? Pakai hijau. Mana? Tak luar. Luar, masya-Allah. Datang ayah saja. Dengan tok. Tok mana tu? Oh, tok perempuan ni. Tok. Okey. Mana tok? Tok Taufik. Keluar juga. Mana? Tok Taufik, please. Taufik, tok mana tok? Tok mana? Tak tahu. Baik, tuan-tuan. Tu ayah ke? Ya. Awak ya jauh sangat. Oh, dia tengok, perhati je Taufik. Okey, baik, Taufik. Tuan-tuan tengok Taufik. Tuan-tuan tengok Taufik, kita bincang sikit pada malam ni. Taufik duduk, minta izin pada ayah-ayah kat sana untuk berdiri kat sana. Situ. Diri situ. Situ. Situ sikit lagi. Sikit lagi. Tu, sikit lagi. Taufik pandang sini. Tuan-tuan, sekarang Taufik berjalan perlahan-lahan kat saya. Berjalan. Allah. Baik, sekali lagi Taufik. Nak nampak ke tak nampak ni? Tuan-tuan nampak tak Taufik berjalan? Okey, sekali lagi Taufik, tolong kami semua. Taufik pahala paling besar malam ni. Sebab menjadi orang yang menyampaikan satu benda yang penting. Taufik jalan perlahan-lahan. Baik pula, masya-Allah. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana Taufik jalan? Macam mana Taufik jalan? Okey, laju. Betul tak? Baik. Soalannya, kenapa Taufik jalan macam tu? Kenapa Taufik jalan macam tu? Maksud saya, kenapa Taufik tak jalan bongkok, tangan kat bawah, jalan? Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Ke tuan-tuan tak nampak Taufik tadi? Teruk Taufik hari ni. Berapa kali nak jalan kan? Kenapa tuan-tuan?
Jawapannya adalah, sebenarnya, maaf saya, ayah, pergi pegang saya, kepala Taufik. Sebenarnya, tanpa manusia tahu, kenapa Taufik jalan macam tu? Sebab dalam kepala Taufik, sejak daripada dia kecil sampai dia nak membesar, bila dia tengok orang berjalan, cara berjalan ialah macam yang dia buat tadi. Maka benda tersebut ada terbentuk dalam kepala dia, dia punya model. Kemudian bila dia nak berjalan, dia akan ikut model tu dalam kepala dia. Tuan-tuan pun, okey, minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak tengok cerita Tarzan? Tuan-tuan pernah tak tengok cerita Tarzan? Tengok, janganlah macam tu. Doa astagfirullahalazim. Apa lara ni? Contoh je tuan-tuan. Tarzan berjalan macam Taufik ke? Tarzan jalan macam mana? Dia bongkok, tangan kat bawah melompat. Betul tak? Apa dia? Sebab dalam kepala dia, kononnya Tarzan the legend sejak daripada kecil dia dibesarkan oleh binatang, haiwan, unta, gorila. Jadi yang ditengok hari-hari, maka pada ketika itu bila dia boleh berjalan, walaupun tulang belakang dia tegak, tetapi dia takkan tegak sebab dalam kepala dia telah ada pelan. Macam masjid ni tuan-tuan, sebelum buat mesti ada pelan dulu. Pelan tersebut terbina, maka Taufik akan ikut. Sebab itulah Allah suruh bina pelan Nabi dalam kepala kita. Bila kita tak ada pelan, akhirnya pelan macam-macam masuk dalam kepala kita. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian, kalaulah kita semua kenal Nabi macam para sahabat, tengok Nabi hari-hari, maka pelan Nabi terbentuk dalam kepala mereka. Contoh, yang ni contoh lain. Taufik, pergi sana balik. Ini laju no. Taufik macam ni lebih Taufik. Taufik macam pandang kat tu. Badan. Okey, sekarang ni tengok tuan-tuan ya. Saya saya panggil Taufik. Okey. Sekali lagi. Taufik. Okey. Sekali lagi, tak berapa nampak. Taufik. Okey. Nabi apabila seorang panggil dia, apa dia Nabi akan buat? Nabi akan pusing semua badan. Okey, sekali lagi Taufik. Pelan Nabi masuk dalam kepala anak kita. Baik. Nabi tidak pernah bila orang panggil dia Rasulullah, Nabi akan Nabi pusing semua badan Nabi. Sekarang kita cuba Taufik ya. Taufik ni bagus semualah bulannya. Doakan untuk Taufik. Allah Taufik anak. Jadilah dia berjaya. Ya Allah, beri seluruh rezeki, kebaikan, kekayaan untuknya dengan iman yang sempurna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa macam tuan-tuan tak berapa puas hati je? Untunglah Taufik. Tuan-tuan doakan Taufik. Malaikat doakan anak tuan-tuan. Rahsia dia. Bila kita doa orang, sebab itulah Abu Darda dia akan berdoa dalam satu sujud solat sunat dia, 70 orang para sahabat disebut nama seorang dan disebut apa masalah orang tu yang diminta sebab dia tahu. Baik, Taufik sekali lagi. Tapi kali ini Taufik buat macam Nabi. Bila saya panggil, Taufik pusing semua badan. Ya. Okey, sekali Taufik. Belum lagi. Taufik bagus sungguh lah, Masya Allah. Baik, saya sekarang mula ya. Okey, Taufik. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi umat Nabi, sahabat Nabi, bila Nabi pandang macam ni, setengah orang dengan Nabi pusing, tuan-tuan bagaimana tuan-tuan rasa dalam hati? Nak tanya jujur tuan-tuan, bagaimana perasaan kita? Kita rasa dihargai. Bila kita dihargai, kita akan ada ikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai Taufik kat sini. Duduk kat sini. Saya nak ada hal senang sikit. Duduk bawah. Jadi saya ada dua kawan dah ni, alhamdulillah. Tak apa no, saya di sini. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Jom kita baca satu lagi doa tuan-tuan. Boleh. Baik. Doa ni tuan-tuan agak panjang dan saya tak nak syarah, tetapi nak ambil berkat
berkat majlis ni supaya baca, supaya setiap orang yang ada dalam ni sempat membaca sama-sama doa ini. Sebab doa ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Imam Suyuti, tafsir dia Ad-Durrul Manthur At-Tafsir bil Ma'thur, ketika dia mensyarahkan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, tuan-tuan tahu kan apa yang berlaku pada Nabi Yusuf masa kecil? Dia dianiaya dan diletakkan dalam telaga. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada manusia ni ada berapa jenis? Yang pertama, bila dia masuk masalah, dia tak boleh keluar daripada masalah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, dia masuk dalam masalah, dia boleh keluar daripada masalah. Saya nak tanya tuan-tuan, sebelum baca doa ni, tuan-tuan nak pilih kelompok yang mana? Ya? Tak malam sangat ke sampai tak apa nak cam satu dengan dua, mana satu kan? Ha? Macam mana? Allah. Macam mana ya? Sebab doa ni untuk kelompok ketiga. Macam mana nak buat ni? Baik, kelompok ketiga ialah orang yang dimasuk masalah. Sebab ada orang keluar masalah, masuk balik. Sekejap lagi dia keluar balik, dia masuk balik. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ialah dia masuk masalah, dia keluar daripada masalah dengan sebab masalah itu dia jadi cemerlang. Kita ada masalah mungkin dalam rumah tangga, tapi nasib baik dengan masalah itu hubungan kita makin penuh kasih sayang. Kita mungkin ada masalah dengan anak kita, tetapi lepas itu kasih sayang kita makin bertambah. Sebab memang kelompok ketiga, dan kelompok ketiga ini adalah doa untuknya. So tuan-tuan nak yang satu ke dua? Tiga. Alhamdulillah, masya baik. Saya takut tak nak dua juga kan? Baik, jom kita baca sama-sama tuan-tuan. Dalam kitab mana tuan-tuan boleh rujuk doa ni? Tafsir Imam. Masya Allah, tuan-tuan memang cekap kan? Saya hebat sekali tuan-tuan tu tangkap no? Tuan-tuan ni memang makan kismis sarapan pagi ya? Saya cakap sekali je kan, Taufik kan? Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mardawai daripada anak Sayyidina Umar, Abi Abdurrahman Abdullah Ibn Umar. Baik, ramai dah kat tangan, cepatlah marah kan. Kata doa, sabar tuan-tuan, benda boleh berkelahi, buat apa kita berunding. Jom kita doa sama-sama. Doa ni agak panjang, tetapi saya tak nak syarah, tapi nak ambil kesempatan. Sebab saya dan kita semua takkan dapat lari daripada masalah. Tetapi nak, ya Allah, masalah yang kau menjadikan kami cemerlang. Macam Nabi Yusuf, dia masuk dalam lubang, dia tak balik ke kampung. Kalau balik kampung, dia akan dapat masalah lain dengan saudara dia yang adik-beradik dia yang dengki pada dia. Tetapi dibawa sampai ke Mesir, menjadi penguasa kerajaan Mesir. Seluruh perbendaharaan Mesir di bawah genggaman tangan dia. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika al-makhzun wal maknun ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Kita ulang sekali lagi sebab tadi mungkin tak apa nak tepat. Tuan-tuan jangan amin ya, sebab saya tak tukar pun pada kami. Jadi kalau tuan-tuan belas kasihan, memanglah amin dapat kat saya tuan-tuan. Tetapi saya nak kita semua dapat benda ni, dan saya harap berkat doa ni akan jatuh pada anak kita di rumah, anak kita di universiti, anak kita yang bekerja. Doa ini daripada majlis ini, sebab majlis ini majlis Nabi, yang Nabi kita nak sayang Nabi. Allahumma inni
as'aluka bismika al-makhzun wal-maknun ya badi'as samawati wal-ard ya dhal jalali wal-ikram an taghfira li dhanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farajan wa makhraja wa an tarzuqani min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya tak nak syarah tuan-tuan, tak apa, boleh cari doa tersebut dan amalkan insya-Allah. Sebab Nabi kata alidhu bihadhil kalimat, lazimkan baca kalimat ini sebab dia dibaca oleh golongan mustafin, orang-orang terpilih. Jadi tuan-tuan, kita harap kita boleh baca dengan tujuan Allah bantu kita, apa saja masalah yang kita ada, kita lepas daripadanya insya-Allah. Baik, semua yang dikasihan, kenapa saya suruh Taufik tadi berjalan? Sebab Nabi paling nak umat Nabi berkasih sayang. Itu nombor satu benda Nabi nak. Sebab tu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi daripada Shaddad Ibn Aus, Nabi sebut satu benda yang sangat jelas. Nabi kata inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku sayang, kata Nabi, dan yang akan duduk dengan aku paling dekat pada hari kiamat. Siapa, kata Nabi? Orang yang paling mulia akhlak dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita tak solat banyak macam sahabat Nabi. Ke tuan-tuan rasa macam solat malam kita hebat? Tak tanya betul-betul, sebab saya baru jumpa tuan-tuan. Dia tak kenal aku. Kalau dia kenal tak cakap macam tu. Ni semayang malam ni jangan main. Mana saya tahu kan tuan-tuan? Adakah tuan-tuan semayang malam contohnya macam Imam Nawawi tulis dalam Azkar, macam Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sayyidina Uthman semayang malam 1 rakaat witir khatam 30 juzuk Al-Quran. Ikutlah ada challenge. Tak mau je. Kita tak, tuan-tuan, kita tak berjuang macam para sahabat. Saya nak bawa suara. Sebab saya bila pergi Madinah, tuan-tuan, antara yang saya sangat tersentuh bila sampai ke Medan Badar, bila kita tengok ke tempat makam syuhada Badar, kita akan bagi salam kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Malam ni tuan-tuan kita cerita aja supaya dalam hati kita rasa. Dan saya nak tuan-tuan kita ikut Nabi, cuba akhlak Nabi. Sebab bila akhlak Nabi itu terbentuk dalam kepala kita, tindakan kita akan ikut secara otomatis. Saya sebut nama siapa tadi tuan-tuan? Saya sebut nama siapa tadi? Tak, saya sebut seorang tadi yang kat Madinah tadi. Kan suka macam tu kan, bila dah nak habis lewat dia pun tak nak jawab. Sebab takut nanti sekali dia jawab dia panjang pula. Janganlah macam tu tuan-tuan. Dia memasak sekali habislah insya-Allah. Sebab untuk makluman tuan-tuan, jam untuk penceramah sebesar-besar tidak kat belakang tu satu. Tu satu tu tuan-tuan, bukan untuk tuan-tuan, untuk penceramah. Supaya penceramah tahu pukul berapa lah ni. Jangan main buat lupa diri tuan-tuan. Tuan Ji nampak tak? Tuan Ji nampak tak? Ada jam satu belakang. Tu untuk penceramah tu. Tuan Ji, sebab Tuan Ji duduk kursi penceramah, Tuan Ji nampak. Tuan Ji tadi nampak tak? Tak nampak. Tetapi masjid ni tuan-tuan dijaga jamaah, dia takut jamaah dia nanti cedera tak sihat apa benda, dia letak satu. Kalau boleh tuan-tuan dia letak kat mana nak? Kalau boleh kat sini tuan-tuan. Tapi nampak tak cantik dekorasi, dia pergi letak satu. Saya faham tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan risau bila saya tanya tuan-tuan. Nanti juga dia jawab ria-ria, lebih semangat pula nanti. Berapa nak habis ni? Okey. Apa soalan saya tadi? Siapa sahabat Nabi tadi? Siapa? Mus'ab bin Umair. Masya-Allah, Umair, masya-Allah. Okey, terima kasih. Tengok tuan-tuan, memang masya-Allah. Memang Sungai Petani ni dia lain tu. Dia berkat nama kot tu. Sebab fatan bermaksud bijak.
Fatanah kan Nabi sifat fatanah kan. Tengok dia angguklah Allah kuatnya. Setujunya betapa orang Sungai Fatani ni memang orang Fatani yang bijak. Kan? Amin. Alhamdulillah. Aminlah tuan-tuan. Bukan sedang malaikat doa ada dengan kita. Kita nak buat benda baik, sangka baik, seorang sahabat adalah doa. Saya sahabat tuan-tuan, bila saya sangka baik, itu doa saya pada tuan-tuan. Kena buat apa? Amin. Paling tidak saya dapat menumpang tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Saya nak cerita satulah. Nak cerita ni biasa penutup lah tuan-tuan. Mus'ab bin Umair ni, sebab dia sahabat Nabi ni, mereka adalah orang yang cuba salin semua perbuatan Nabi dan akhlak Nabi. Sampai Mus'ab bin Umair, orang tengok dia macam Nabi. Cara dia berjalan, macam contoh tadi, kalau orang panggil ya Mus'ab, Mus'ab akan palingkan. Kalau Nabi itu, Nabi bila berjumpa dengan orang hatta badui, maaf saya cakap tuan-tuan, badui nama dia ada, yang sangat orang badui ni tuan-tuan, yang kerja dia duduk dengan kambing. Kalau dia duduk dalam satu majlis, orang rasa ada kambing dalam majlis tu. Busuk, maaf saya, busuk. Tapi Nabi dengan orang tu buat macam mana tuan-tuan? Nabi boleh gurau sambil peluk daripada belakang. Nabi peluk dia. Orang sahabat mungkin ya, saya mungkin tuan-tuan tak pernah kot jumpa gembala kambing tu. Saya pun tak jumpa tuan-tuan. Sampai saya pergi negara Arab baru saya faham. Oh ini rupanya gembala kambing. Sebab saya rasa kambing ni kan bau kan tuan-tuan. Saya pun tengok, Allah, kita kontrol nafas ni tuan-tuan, nak cakap dengan dia. Tetapi bila kambing dia pergi, bau duk ada lagi. Baru saya tahu rupanya, Masya Allah, gembala dengan kambing bau sama. Jadi tuan-tuan, Nabi ni dia kena akhlaknya sangat baik. Dan sahabat ikut tuan-tuan. Sebab tu sahabat dia tak pernah rasa sombong dengan sebab dia paling kaya. Sahabat tak pernah sombong sebab dia paling berada. Dia dengan orang sebab sifat Nabi tawaduk. Maka sebab itu sahabat Nabi semua tawaduk. Sebab tu siapa masuk dalam masjid Nabi tak sama macam masjid Nabi pada hari ini. Sebab kita akan rasa seronok bukan main di zaman Nabi. Sebab apa? Semua sahabat Nabi sifatnya merendah diri. Tuan-tuan suka tak berkawan dengan orang merendah diri? Saya nak tanya terus-terang. Tuan-tuan suka tak kalau isteri tuan-tuan orang merendah diri? Dan saya tanya, muslimah suka tak kalau suami seorang yang merendah diri? Tengok, laki-laki tak nak jawab, perempuan jawab, tengok. Siapa terus terang? Kan? Manusia ni, dan sebab itu akhlak Nabi. Baik, saya nak cerita tuan-tuan, Mus'ab bin Umair yang saya nak cerita di penghujung ni tuan-tuan. Dia hijrah 2 kali. Bila sebut 2 kali, dia hijrah pertama ke Habasyah, ya, pada tahun ke-7 kenabian. Dan kemudian cerita dia lebih kurang bila diorang pindah ke Habasyah, Ethiopia tuan-tuan, Ethiopia. Dan kemudian dengar cerita, sebab dulu tak ada WhatsApp, tak ada online tuan-tuan, jadi rumors, konon habaq kata orang Quraisy semua dah ikut Nabi. Jadi diorang yang terpaksa jalan jauh rentas padang pasir, lautan Laut Merah, kena patah balik. Tetapi bila sampai ke Mekah, dapati rupanya cerita tu tak betul. Jadi saya nak kongsi apa tuan-tuan? Nabi ni, satu lagi sifat, dia sangat rindu dengan saudara dia, sahabat-sahabat dia. Nabi ni dia rindu sangat pada sahabat. Jadi di rumah Arqam bin Abi Arqam, di kaki bukit Jabal Abi Qubais. Siapa pergi umrah, di dekat dengan bukit Safa, belakang tu ada Babul Arqam. Rumah tu tempat Nabi mengajar para sahabat secara rahsia, orang tak tahu. Maka semua yang saya kasih sekalian, maka sahabat Nabi tak boleh jumpa ramai-ramai, sebab kalau tahu maka kedapatan tempat itu diserbu oleh orang Quraisy. Maka seorang-seorang yang berhijrah ke Habasyah datang jumpa Nabi seorang-seorang.
Setiap orang yang jumpa Nabi, Nabi senyum. Masuk dalam rumah Arqam, rumah kecil tu, buka pintu, berdiri, Nabi sambut, Nabi senyum, Nabi peluk. Sayyidina Osman masuk, sahabat masuk, seorang-seorang, dan semua Nabi senyum. Tapi tuan-tuan, ketika Mus'ab bin Umair, yang namanya kita petik pada malam ni sebab kita nak belajar sesuatu daripada dia, ketika dia masuk, ketuk pintu, masuk, tutup rumah, tutup dan masuk dalam rumah Arqam bin Abi Arqam, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi tengok dia, Nabi tunduk, dan Nabi tak mampu tahan diri Nabi. Nabi menangis hingga bergoncang bahu Nabi. Nabi menangis, Nabi tekuk muka Nabi, Nabi menangis sampai bergoncang bahu Nabi, dan dengar bunyi esak tangis Nabi dan air mata Nabi yang jernih mengalir. Tuan-tuan, kenapa orang lain ketika masuk Nabi senyum, tetapi Mus'ab bin Umair masuk Nabi menangis? Sebab Mus'ab ni tuan-tuan, masa zaman jahiliyah, dia adalah seorang lelaki bangsawan yang kaya, yang tidak pernah keluar daripada rumah melainkan memakai sutera yang paling mahal. Sehingga kalau dinaik atas kuda atau unta, dia kerana licinnya dia punya jubah tu, sentiasa akan dia tergeleceh sebab sutera dia tu terlampau mahal. Dan Mus'ab bin Umair tidak pernah keluar kalau dia berada pada satu batu, ya, ditulis dalam sejarah, mil. Orang mesti bau ini haruman mahal yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Itulah Mus'ab sebelum Islam, seorang yang kacak, seorang yang menjaga penampilan. Tetapi sekarang kenapa Nabi menangis? Sebab ketika dia masuk dan tutup pintu dan berdiri depan Nabi, tengok Nabi, kenapa dia menangis? Kenapa Nabi menangis? Sebab Mus'ab yang di hadapan Nabi setelah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memakai baju yang dibuat daripada guni yang paling murah. Tuan-tuan, saya tak pasti kat Kedah masih ada kan yang guni yang warna coklat tu. Itulah pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Dan jubahnya itu hanya sampai ke separuh daripada betisnya, dan Nabi nampak betapa kurus keringnya Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab berdiri di hadapan Nabi SAW sambil Nabi menangis. Nabi sebut apa? Satu perkataan. Nabi menangis teresak-esak, dan kita nak, alangkah indah kalau benda yang sama Nabi sebut pada kita. Kita harap benda yang sama Nabi sebut pada kita. Sambil menangis, Nabi sebut apa perkataan kepada Mus'ab bin Umair? Nabi kata, wahai Allah, aku menjadi saksi, wahai Allah, Mus'ab telah jual semua dunianya untuk beli akhiratnya. Mus'ab telah jual semua dunia dia untuk beli akhiratnya. Wahai Allah, aku bersaksi, wahai Allah, Mus'ab bin Umair jual seluruh dunianya untuk beli akhiratnya. Tuan-tuan, saya dengar dalam keadaan ngilu ketika umat Islam di akhir zaman jual agamanya, jual akhiratnya sebab nak dapat dunia yang sangat sedikit. Kenapa ini berlaku? Sebab kita lupa, kita jauh daripada iman, kita jauh daripada Nabi SAW. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita datang ke rumah Allah, kita semua menjadi tetamu Allah. Kita datang kerana nak ikut Rasulullah SAW. Marilah di masjid ini, masjid yang indah dan cantik ini, kita berazam tuan-tuan, buat satu azam, aku nak setiap hari, ya Allah, akhlakku makin baik. Boleh tuan-tuan kita azam benda yang sama? Kita nak akhlak kita makin baik. Ya Allah, jadikan akhlak kami makin halus, tutur bicara kami makin baik, kelakuan kami makin halus. Kerana Nabi, akhirnya saya nak sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, ma min syai'in yudha'u fi mizanil abdi, ma min syai'in asqalu yudha'u fi mizanil mu'min yawmal qiyamah
min husnil khuluq. Tidak ada benda yang paling berat yang akan memberatkan neraca saya dan tuan-tuan hari akhirat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi senyumlah, mesralah dengan orang. Sebab Nabi sebut dalam hadis juga riwayat Ahmad, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang mukmin sebenar sifat dia mesra, kata Nabi, dan mudah dimesrai. Dan tidak ada mulia seorang, kata Nabi, dia tak boleh mesra dengan orang, orang tak boleh mesra dengan diri dia. Jadi semua yang dikasih sekalian, jom kita sama-sama azam ya, insya-Allah, dan saling mendoa sesama kita. Wahai Allah, kami nak ikut dan bina dalam kepala kami plan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kelakuan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, walaupun kami ini jauh daripada Nabi, tetapi kami nak berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan daripada saya atas jilsah ataupun halaqah kita pada malam ini. Kita doa pada Allah. Mari kita doa sama-sama pada Allah tuan-tuan untuk kebaikan setiap daripada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'mahu wa kafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami pada malam ini sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau beri rahmat kepada kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah berpisah kami selepas ini berpisah orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkanlah segala silap kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa yang kami lakukan ya Allah, yang kami sedar dan kami tidak sedar ya Allah. Dosa yang kami tahu dan dosa yang kami tidak tahu ya Allah. Dosa yang kami sengaja dan kami tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kecil dan dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, janganlah dosa itu menjadi penyebab untuk kami masuk dalam neraka jahanam ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hamba-Mu yang sedang berhimpun dalam masjid ini ya Allah, jauhkan daripada bala, bencana, mala, petaka dan kemalangan ya Allah. Jauhkan daripada penyakit-penyakit yang berat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah rezeki yang melimpah ruah buat kami ya Allah. Tiada tempat kami merayu dan mengadu melainkan hanya kepadamu ya Allah. Jadikanlah yang menadah tangan ya Allah, Engkau pandang wajah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Engkau pandang kami dengan benci dan marah murka-Mu ya Allah. Allahumma ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu ya Allah agar setiap daripada masalah kami yang ada dalam majlis ini bermasalah, maka selesaikan masalah kami ya Allah. Ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkanlah ya Allah. Ada yang kian jauh dengan orang yang kami sayang, ikatkanlah kembali hati kami dan mereka ya Allah. Ada di kalangan anak-anak kami yang telah lupakan kami ya Allah. Mereka lupa untuk memberikan kasih sayang kepada kami. Mereka jauh hati daripada kami. Mereka tidak pedulikan kami. Wahai Allah, jadikanlah doa ini ya Allah untuk mereka terikat hati mereka dan hati kami ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami merayu sepenuh rayuan kepadamu ya Allah. Tuliskanlah setiap nama yang mendadah tangan pada malam ini dan berdoa. Namanya telah tercatat dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang ya Allah yang mana namanya terpahat di pintu neraka jahanam ya Allah. Wahai Allah, kami tak mampu dibakar dalam neraka yang seandainya satu habuk yang kecil, bara yang kecil diletakkan di bawah telapak kaki, menggelegak otak-otak kami ya Allah. Wahai Allah, kami tak nak ya Allah saat pemutusan ahli neraka itu disebut namanya, pertama ahli neraka akan dengar bunyi malaikat Zabaniyah mengheret rantai-rantai daripada neraka. Janganlah kami itu ya Allah. Wahai Allah, ahli neraka sangat lapar dan mereka meraung kelaparan, maka dituangkan dalam mulut mereka zakum. Janganlah kami itu ya Allah. Wahai Allah, ada ahli neraka yang mengadu pada malaikat Zabaniyah betapa mereka dahaga. Malaikat Zabaniyah datang dengan timah yang menggelegak, dituangkan dalam mulut-mulut mereka. Janganlah itu kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami,
Tolonglah kami saat kami nanti masuk ke alam kubur ya Allah. Sebab kami tidak lagi boleh menadah tangan sebegini ya Allah. Tolonglah janganlah sempitkan liang lahat bagi kami ya Allah. Tolonglah ya Allah janganlah gelapkan lahat buat kami ya Allah. Tolonglah jangan busukkan lahat buat kami ya Allah. Ketika tanggal daging-daging kami, pecah biji-biji mata kami, hancur usus-usus kami, ketika ulat-ulat membaham seluruh daging kami ya Allah, roh kami ya Allah letaklah di bawah, di tempat yang Engkau jaga dan pelihara ya Allah. Wahai Allah, akan datang satu waktu kami tidak boleh lagi mendadah tangan sebegini ya Allah, kerana tangan kami telah dibungkus dalam kafan ya Allah, terikat di dalamnya ya Allah. Untuk waktu itu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, yang kami lakukan sejak daripada balik kami dahulu ya Allah, sampailah ke malam ini. Ampunkanlah seluruh dosa kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah seluruh jamaah kami di sini ya Allah, dengan ikatan kasih sayang, sehingga setiap orang yang duduk dalam majlis ini merasai disayangi ya Allah, rasa dihargai ya Allah. Jadikanlah, ikatkanlah hati kami ini dengan ikatan kasih sayang ya Allah. Wahai Allah, doa kami Engkau tak akan dengar, sehingga kami mendoakan ibu kami ya Allah. Maka wahai Allah, setiap hari Engkau melihat daripada kami apakah buat baik kami pada manusia yang kami pernah menumpang dalam rahimnya dalam tempoh yang lama. Wahai Allah, kami tidak pernah mampu membalas setiap titis darah merah yang tumpah saat melahirkan kami satu masa dulu ya Allah. Maka ya Allah, ampunkan dan angkat darjat wanita ini ya Allah. Berilah ketinggian buatnya ya Allah. Seandainya mereka masih hidup ya Allah, jadikanlah saki baki hidupnya kami dapat berikan kegembiraan. Seandainya mereka telah Engkau jemput ke alam barzakh, layanlah mereka dengan layanan paling istimewa dengan berkat doa kami pada malam ini ya Allah. Kerana Nabi-Mu menyebutkan tidak adalah seorang jenazah saat dia masuk dalam kubur seperti orang yang terjerlus masuk dalam air yang memohon pertolongan, menggapai tangan memohon pertolongan. Ya Allah, ibu kami sedang menggapai tangannya memohon pertolongan. Jadikanlah doa ini pertolongan buat mereka ya Allah. Wahai Allah, kami tidak pernah membilang titis peluh saat ayah kami membesarkan kami ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah ya Allah, setiap susah dalam membesarkan kami satu masa, angkatlah darjat setinggi-tinggi buatnya ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami juga akan pulang kepadamu satu masa. Janganlah jadikan anak-anak kami lupa pada kami ya Allah. Janganlah mereka lupa untuk mendoakan kami ya Allah, kerana tidak ada yang paling dekat doa yang Engkau makbulkan melainkan seorang anak yang mendoakan buat ibu dan ayah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, doa itu disebut oleh Nabi Adam saat turun ke bumi pada malam ini. Di bumi kami menyebutkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa itu disebut oleh Nabi Ibrahim dan Ismail saat membina Kaabah. Kami sebut di dalam rumah-Mu ya Allah, agar Engkau terima semua amal soleh kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi tuan-tuan, saya berhenti di sini. Terima kasih semua saudara saya yang ada di Sungai Petani ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana bersama sampai ke penghujung. Ampun maaf daripada saya, akhlak saya, tingkah laku saya yang tidak baik, perkataan yang tidak selesa didengar. Saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.